Baik, tajuk qawaid kita untuk hari ini namanya az-zarf, az-zarfu, ataupun kita boleh sebut saja zarf. Tapi sebutan yang betul adalah az-zarfu. Baik, boleh buka buku muka surat 44. Jadi apa itu az-zarfu? Az-zarfu ma yadullu ala zamanin muayyan atau makanin muayyan. Apa yang menunjukkan masa tertentu atau tempat tertentu. Baik. Jadi ada perkataan dalam bahasa Arab, dia menunjukkan masa yang tertentu dan juga tempat yang tertentu yang kita panggil dengan az-zarf. Baik. Baik, kita tengok dulu az-zarf. Jadi az-zarf tadi dibahagikan kepada dua, az-zaman dengan al-makan. Zaman masa, al-makan tempat. Baik. Kita tengok dulu az-zarfuz zaman, zarf yang menunjukkan masa. Baik. Jadi ada beberapa perkataan yang disenaraikan di sini sebagai az-zarf. Kita kira sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perkataan di dalam az-zarfuz zaman. Okey, yang pertamanya adalah hina. Hina maksudnya ketika. Kalau dalam buku ni dia ada makna kat tepi ni. Hina maksud dia tatkala. Sama lah tu, tatkala, ketika. Baik. Yang keduanya lahzah, sebentar. Lahzah maksudnya sebentar, lahzatan. Jadi bila kita kata lahzah, automatically kita tahu itu membawa maksud masa, kan? Sekejap. Sebentar, sekejap, lahzah. Baik, mudah, muddata. Muddata perkataannya maksudnya tempoh. Bila kita kata tempoh yang lama, tempoh yang sekejap, jadi kita boleh pakai perkataan muddah. Baik, seterusnya perkataan sabahan. Maksud di sini adalah pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Seterusnya masaan, maksud dia pada waktu petang. Jadi kalau kita tengok kat sini, ada yang barisnya hina saja. Tapi ada juga yang tanwin, lahzatan, yakni muddata, tempoh. Jadi yang bukan tanwin itu dia memerlukan perkataan lain untuk sambung di belakang ni. Contohnya hina ketika tidur, ketika makan. Tapi kalau lahzatan yang tanwin ni dia tak perlukanlah perkataan di belakang ni. Lahzatan sebentar. Orang automatically boleh faham. Sama juga dengan sabahan. Sabahan maksud dia pada waktu pagi. Dia tak perlu support lagi dah. Cukup perkataan itu sudah difahami. Itu beza yang ada tanwin dengan yang tak ada tanwin. Ini muddata saja, kan. Baik. Jadi biasanya yang tanwin ni berada di hujung lah. Biasanya lah. Yang tanwin ni di hujung. Baik. Seterusnya lailan. Maksud dia malam, pada waktu malam. Bukan malam saja macam tepi ni. Maksud dia pada waktu malam. Kalau kita baca dalam surah Al-Isra, Allah SWT sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci yang menjalankan hambanya lailan. Lailan tu maksud dia pada suatu malam. Ini cerita apa ni? Dalam Al-Quran tu. Itu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam Allah cerita lailan. Okey. Naharan. Pada suatu siang. Nahar. Okey. Jadi tak perlu dah support ayat belakang ni. Tak perlu support lagi dah. Boleh difahami masa tu bila. Tapi kalau dia terhenti ba'da macam ni, ba'da. Perkataan seterusnya ba'da, selepas. Selepas perlu disupport dengan perkataan lain. Selepas apa? Selepas balik ke, selepas tidur ke, apa ke. Tidur je ni, ngantuk ni. Okay, next. Qabla. Qabla pun juga perlu di support. Qabla maksud dia sebelum.
sebelum makan, sebelum minum, sebelum solat, sebelum mandi. Okay. Next, yauman. Okay, yauman ini pada suatu hari ataupun pada hari tertentu. Boleh difahami macam tu. Yang ada tanwin. Baik. Jadi zaraf zaman kita dah terangkan maknanya. Kalau tak jumpa ni lagi, boleh tengok di sebelah kanan ni ada maknanya. Okey. Ini boleh digunakan. Jadi apa faedahnya kita belajar zaraf ni semua? Untuk mencantikkan lagi ayat kita, kan? Bila kita buat ayat tu, tak adalah kita tulis pada suatu malam. Kita pun carilah pada apa dalam bahasa Arab, suatu apa, malam apa. Tak payah. Kita terus go kepada lailan, pada suatu malam, kan? Faham? Itu gunanya kita belajar zaraf. Baik. Now kita tengok kepada zaraf jenis yang kedua. Namanya az-zarful makan. Zaraf yang menunjukkan tempat. Baik. Yang pertama perkataan amama. Jadi kalau kita sekali lagi nak sebut, kalau dia hanya baris atas, zaraf ni dia berbaris atas, ataupun tanwin. Tapi kalau dia baris atas saja, perlu disokong dengan perkataan lain. Amama maksud dia depan. Tak boleh difahami lagi ni. Depan apa? Depan Kaabah. Contohnya, dia menangis amamal Kaabah, di hadapan Kaabah. Jadi kita kena tambah amam apa? Amamal Kaabah. Dia solat amamal imam, di hadapan imam. Contohnya, kan? Ada ke orang solat di hadapan imam? Tak adalah. Dia solat di belakang imam, kan? Okey. Amam perlu disokong dengan perkataan lain. Seterusnya perkataan khalfa, belakang. Okey. Seterusnya tahta, bawah. Bawah apa? Bawah meja. Letak tahtal maktab. Fauqa, atas. Atas apa? Atas meja. Wara'a, belakang. Inda, di sisi. Inda ni macam di sebelah dia lah. Inda, di sisinya. Jadi kita di sisi apa? Inda tu maksud dia di sisi sahaja. Jadi kita kena sambung ayat tu. Dia duduk di sisi apa? Di sisi kerusi, di sisi meja. Letaklah baina, di antara. Okey. Yaminan, perkataan aslinya yaminan ni. Yaminan maksud dia di sebelah kanan. Okey, yaminan tak perlu disokong lagi dah. Yaminan, contohnya jalastu alal kursi yaminan. Aku duduk di atas kursi yaminan, di sebelah kanan. Contohnya yaminan. Tak payah dah letak apa-apa. Sama juga dengan yang kedua, yasarat, di sebelah kiri. Jadi biasanya yang tanwin berada di akhir ayat. Dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 untuk zarful makan. Jadi itulah pelajaran zaraf kita. Jadi apa fungsinya? Supaya kita boleh buat ayat dengan lebih baik. Baik, kita tengok contoh lah. Kita cuba buat latihan. Mana latihan ni? Latihan ada di bawah tu. Sorry. Okay, ni zaraf. Arahan dia, isikan tempat kosong dengan zaraf-zaraf. Satu zaraf kita panggil az-zarf. Banyak zaraf kita panggil zuruf. Isikan tempat kosong, al-faraghat yang kosong, dengan zaraf-zaraf makan. Makan tu apa? Tempat yang sesuai. Letakkan zaraf-zaraf makan yang sesuai. Mana satu zaraf makan? Belah kanan ke belah kiri? Belah kiri. Jadi bila belah kiri, isikan dengan yang ni. Yang dia nak zaraf makan, bagi zaraf makan dekat dia. Baik. Jadi biasanya zaraf makan ni maksudnya dia menunjukkan tempat lah. Tempat apa. Okay. Contoh, nombor 1. Jalasal ibnu. Anak duduk. Tempat kosong. Abihi wa ummihi. Bapaknya dan emaknya. Jadi kita tengok apa yang sesuai untuk letak zaraf ni. Amama abihi wa ummihi. Perkataan pertama, amama. Jadi kita kata, jalasal ibnu amama
di hadapan abihi wa ummihi. Betul tak? Di hadapan ibunya dan bapanya. Betul tak? Betul? Jadi, nombor 1 boleh. Okey. Nombor 2, anak duduk di belakang. Belakang bapaknya dan maknya. Betul tak? Betul lah. Make sense. Betul lah. Okey. Nombor 3, anak duduk tahta. Bawah. Tak sesuai lah. Anak duduk di bawah mak dan ayahnya, macam tak kena pula. Duduk ni maksud dia physically lah. Bukanlah duduk tu tinggal ke, bukan. Jadi, duduk. Memang duduk. Jadi, duduk di bawah tak logik. Duduk di atas pun tak logik. Apa biadab punya anak duduk atas mak dengan ayah? Okey, wara'a boleh. Yang ni boleh. Jadi apa sahaja yang sesuai dan logik diterima jawapannya. Tapi yang paling tepat dalam jawapannya adalah baina lah. Sebab dia tunjukkan dua orang. Anak duduk di antara bapaknya dan emaknya. Yang tu yang paling tepat sebab ada dua orang kat sini kan. Okey. Jadi yang lain pun betul juga. Kalau Ustaz letak yasaran, boleh tak? Jalasal ibnu yasaran. Betul tak? Salah. Sebab yasaran biasanya di belakang ayat. Jadi kalau kosong kat belakang ni, yang tu betul bubuh yasar. Ba, al-jannatu syurga, tempat kosong, aqdam, kaki-kaki ibu-ibu. Aqdam ni kaki ya. Syurga kaki-kaki ibu. Apa dia? Di bawah. Di bawah apa? Tahta lah. Ada satu je. Jawapan ni confirm satu je. Tahta. Di bawah kaki ibu. Ini satu peribahasa lah. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Next. Apa lagi? Tugharridut tuyur. Tugharrid ni bersiul. Bersiul. Berkicau. Okey, burung-burung berkicau. Tempat kosong. Asyajarah, pokok. Burung berkicau atas pokok. Fauqa. Papan hitam depan kelas. Okey. Next. Isikan dengan zarf zaman pula dia minta. Okey. Zarf zaman. Nombor 1. Zarf zaman dibagi hina, qabla, muddah, sabahan. Baik. Nombor 1. Wasaltu, aku tiba al-kulliyah, di college. Okey. Jadi biasanya kalau kosong kat belakang ni dah tak ada apa-apa yang boleh support dia, biasanya jawapannya adalah tanwin lah, sabahan, pada waktu pagi. Sebab tu sabahan, yang an tu kita kena bagi habis dia punya terjemahan, pada waktu pagi. Kalau kita buat pagi je ayat tu, salah lah. Tak betul. Pagi apa? Pagi Sabtu ke pagi Ahad. Jadi sabahan, pada waktu pagi. Baik. Tasallamtur risalah. Aku menerima surat. Aku menerima surat qabla yaumaini. Qabla ni maksudnya sebelum. Yaumaini 2 hari. Maksud dia apa sebelum 2 hari? Kemarin lah. Saya menerima surat. Tasallam tu ar-risalah, aku menerima surat kemarin. Baik. Aftarna ala al-arus. Kami berbuka dengan nasi. Okey. Datang mana pula lahzah ni? Salah ni. Jawapan dia bagi 4 je kat sini. Okey, yang dah sudah apa? Sabahan dah sudah. Qabla dah sudah. Okey, kami berbuka dengan nasi hina, ketika azan maghrib. Okey, jadi jawapan yang terakhir adalah antaziru khabarahu, aku menantikan khabarnya, muddata, tempoh yang panjang. Aku menanti khabarnya tempoh yang panjang. Mudah jawapannya. Baik. Jadi itu adalah serba-serbi bagaimana kita menggunakan apa yang kita panggil sebagai as-sarf. Harap semua faham. Assalamualaikum.